Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Lasan. Ini daripada Syukri ya. Syukri Razab. Roh nih. Pembangkang takut kena tenyih. Unik dan luar biasa apabila seorang menteri utama kerajaan menyediakan gelanggang dan menjemput para pengkritik untuk menghentam beliau secara berdepan dalam sebuah program yang disiarkan secara langsung. Sepatutnya 8 Januari akan datang menyaksikan hero Melaya Perikatan Nasional yang menjadi pemberani pertama untuk mencabar Rafizi dalam siaran podcast yang dinamakan sebagai YBM yang bakar menteri. Mengapa langkah Rafizi ini pelik dan unik? Mengimbau karakter pemain politik Malaysia, debat merupakan stunt yang sering menjadi senjata paling ampuh bagi pihak pembangkang atau pengkritik kerajaan. Namun, pantang ada gerak-geri kerajaan yang nampak goyang, pasti akan muncul cabaran debat terbuka dari pemimpin pembangkang. 5 jari cukup untuk mengira bilangan pemimpin kabinet kerajaan sebelum ini yang pernah menyebut ajakan debat pembangkang secara terbuka. Tetapi langkah Rafizi telah menterbalikkan tradisi. Salam perdebatan dimulakan oleh pemimpin kanan dalam kabinet kerajaan. Melihat kepada lenggok bahasa pejuang maya Perikatan Nasional sepanjang tahun, pemerintahan kerajaan perpaduan boleh dijangkakan yang mereka pasti akan berebut untuk tampil dalam gelanggang yang dibuka oleh Rafizi ini. Namun, inilah peluang terbaik untuk menghujat Rafizi dengan dalil-dalil bernas mereka dan mengkalongkan Rafizi sebagai Menteri Ekonomi paling gagal seperti yang mereka selalu katakan. Tetapi ajaibnya tuan-tuan, sehingga hari ini 22 Disember masih belum ada perkabaran daripada gombolan tentera maya Perikatan Nasional yang berani hadir. Panglima Maya Nasional yang berani hadir, yang gagah, yang dikenali sebagai YB Viral juga mengelak untuk hadir dengan alasan yang cukup lemau, tuan-tuan. Beliau berselindung di balik alasan yang beliau mahukan debat dan bukannya sembang podcast. Walhal, kalau beliau betul seorang yang pemberani kerana benar, apa juga platform yang ada, pasti beliau akan gunakan untuk ajar menteri seperti Rafizi secara berdepan. Alangkah ruginya di saat ada pemimpin kerajaan bersifat terbuka dengan persaingan idea secara matang, pasukan pembangkang pula bergerak undur ke belakang. Amat malang negara kita jika bala pembangkang hanya mampu baling batu sembunyi tangan. Pembangkang bersorak sarai meraihkan kepuasan nafsu fitnah dan tohmahan dari kepompong mereka sendiri sahaja. Saya percaya inisiatif Rafizi ini akan membuka mata rakyat terhadap perilaku tentera maya Perikatan Nasional yang hanya gemar mencipta pembalahan dengan fitnah dan pembiasakan fakta, tetapi bacol, tetapi dayus, tetapi bangang dalam nak berdepan dengan menteri itu sendiri dan menyoal secara bersemuka. Kerana apa? Kalau mereka datang, saya sendiri pun akan datang dekat situ juga, dan saya harap Rafizi bagi saya ruang untuk tanya soalan kepada mereka juga. Macam ayo bala tentera Perikatan Nasional, munculkanlah panglima terhebat kamu untuk berdepan dengan Rafizi. Atau mungkin juga bala tentera pembangkang telah mengambil pengajaran daripada pengalaman YB Bacok pada 9 Ogos lalu. Roh neh tersilap langkah nanti kena tenyih. #pasken #paskenjeng. Lencon korang kena kencing dengan pemimpin korang sendiri. Dalam maya, belakang, depan kamera, huha, hebat, pumpang. Ajak debat bersemuka. Takut, tuan-tuan. Iswardi macamlah kau berani sangat. Search nama saya Iswardi Debat YB GPS dekat dalam YouTube. Saya bersemuka dengan YB pada tahun 2019 di depan wakil dan juga penyokong-penyokong YB itu sendiri. Tak ada hal, tuan-tuan. Kita daripada Parti Keadilan, kita lahir, kita dibesarkan. Itu adalah naratif dan neraca dan juga tarbiyah kita selama ini. Kalau kita berada di pihak yang benar, apa yang kita takutkan? Bersemuka lah. Kenapa takut bersemuka? Kenapa bacol? Nampak gayanya? Pemimpin kena kencing. Sebab apa, tuan-tuan? Kenapa apa? Kalau kita tengok dekat parlimen tu sendiri. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok parlimen kan? Live. Dia dah buat live sekarang ni. Siapa pembangkang
yang betul-betul ada pemikiran yang kritis. Dulu kita ingat tak, ada Rafizi, ada Anwar Ibrahim, pada masa itu ada Tony Pua, kita ada seperti Lim Kit Siang, kita ada Lim Guan Eng, kita ada juga seperti Arwah Salahuddin pada waktu itu, Mujahid Yusof Rawa, kita ada pembangkang-pembangkang. Even zaman PAS dulu pun kita ada pembangkang yang kuat yang sekarang ini berada dalam amanah. Tapi sekarang di manakah suara-suara pembangkang yang efisien? Ada yang tulis tadi kerajaan gagal. Saya kata gagal ke kerajaan atau pembangkang yang gagal? Kita tak nampak kat mana yang hebatnya pembangkang ni, tuan-tuan. To be honest, kita tak nampak. Yang fitnah tu ramai. Yang memfitnah tu ramai. Kita tengok Cikgu Bat, Ketua Penerangan Bersatu. Apa dia buat pada Nin Azim semalam? Fitnah. Saya tengok bukanlah tengok dokumen, saya tengok butiran. Saya kata, macam mana dia boleh kata macam ni? Saya baca ada salah seorang yang komen dalam live saya semalam. Dia kata, kita kontraktor. Dia ni kontraktor, dia kata, itu biasa. Kenapa itu biasa kita? Biasanya kita dah sign sebab kita nak lock harga apa orang kata konsultan. Sebab itu kita sign dengan konsultan. Sebab tak nak nanti kita dah dapat konsultan bagi harga lain. Kenapa? Sebab bila kita lock harga, kita sign agreement, harga itu kita hantar pada tender. Kita tak nak nanti datang pada kita, dia minta benda lain. Itu sebab kenapa kita sign awal. Subject tu kepada apa? Kepada persetujuan atau SST, surat setuju terima. Itu normal. Tetapi Cikgu Bat, dia bukan erti semua ni. Dia tak erti. Bukan tak erti. Dia fitnah je. Itu yang penting. Dia fitnah. Itu yang penting.